baca lah juga sikit-sikit. Faham tak faham tu belakang kira lah. Yang penting baca. Nok kan dah bagi dah slide, harap-harapnya baca lah semuanya. Ada lagi nak masuk. Okay, nampak ke? Nampak, sir. Okay, bagus. Tapi kan macam ramai je tak ada ni. So 38, kejap kita rakam. In case kan, in case apa-apa kita rakam. Kalau apa-apa nanti bolehlah bagi kan. Dah ramai tak hadir ni. Saya nak tengok lah kehadiran tu lepas ni. Takut yang tak hadirnya ramai tapi menandanya bukan main lah hadir. Boleh tak beritahu cepat sikit masuk? Dah lah nak kena accept. Kalau auto masuk kan senang. Dia boleh kalau email ATM. Tu masalahnya dia orang ni tak guna email ATM. Kalau guna email ATM dia auto lah. Kebanyakan kamu outsider kan. Outsider tak tahan. Ramai pergi muat ke? Tak habis lagi ke muat kamu ni? Okay, so kita teruskan untuk chapter 3 on trade union lah. Okay, so kita sambung lagi berkaitan dengan trade union. Tapi kita tengok pasal dia constitution dia, trade union fund, account dia dan juga kita tengok juga the power of Director General of Trade Union lah. Okay, so apa fungsi ketua pengarah orang kata apa hubungan industri ni lah, okay, trade union berkaitan dengan kesatuan sekerja semua ni. Jadi semuanya ada di bawah Trade Union Act 1959. So apa yang kuasa yang diberikan kepada DGTU tu lah. So yang pertama kita akan tengok berkaitan dengan Trade Union Constitution, dan yang kedua kita akan pergi kepada provision yang mana related to the union funds and account, dan lastly kita tengok dari segi bidang kuasa Director General of Trade Union tu sendirilah. Okay, jurisdiction yang diberikan under the Trade Union Act 1959. So yang pertama kita tengok Trade Union Constitution tu sendiri ada di dalam Trade Union Act 1959 di bawah part 5, iaitu the trade union is required to prepare the union constitution. Jadi apabila nak membentuk trade union tu sendiri perlulah ada constitution. Kan kita tahulah kita nak buat persatuan pun kita ada constitution dia, kita ada piagam dia kan, kita ada dia punya perlembagaan dia. Even kamu persatuan macam DPAC kan, DPAC pun ada constitution dia. Samalah trade union pun perlu ada constitution yang mana mereka ni berdaftar kan. So apabila berdaftar perlulah ada constitution dan adalah dia punya syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk orang kata mengiktiraf sesebuah trade union tu sah lah. So under dia kata union constitution as to explain the union general constitution. Okay, dari segi perlembagaan secara general, secara umumnya dia kena ada benda-benda inilah. Okay, so requirement as follows. Kalau kamu tengok ada beberapa item di situ seperti berkaitan dengan membership of minors. Lepas tu kita ada membership of public officer and employees of statutory authorities. Dan kita ada officers, kita ada employers of trade union,
kita ada power of ministers in relation to section 28 and 29 and also about the change of name. Jadi kita akan tengok satu persatu. Yang pertama berkaitan dengan membership tadilah. Okay, so under Trade Union Act 1959 yang mana dia regulated the right of employees to be members of the trade union. Yang mana semua pekerja mempunyai hak untuk menjadi ahli di dalam kesatuan sekerja. However, ada certain had atau orang kata had atau restriction yang dinyatakan secara jelas di dalam Trade Union Act 1959. Yang mana ada beberapa classes of person prohibited from joining a trade union. Okay. So dia kata both employer and employee have the right to join any trade union if it is suitable to their trade, industry or occupation. So maksudnya kalau nak masuk mana-mana trade union, is depend on your punya pekerjaan, nature of your work itself lah. Maksudnya bidang apa, industri apa, jawatan apa. Jadi you need to orang kata cari trade union yang suitable dengan kamu punya pekerjaan tadi. Okay? So sama juga dengan majikan. Majikan pun dia ada persatuan tetapi mestilah suitable dengan dia punya industri atau trade dia lah. Okay. So maksudnya kalau nak masuk mana-mana group, make sure kamu berada dalam group yang betul. Okay. So di mana limitation atau restriction tu dikata, yang pertama adalah orang yang berusia bawah daripada 16 tahun. Okay. Bawah daripada usia 16 tahun. Mereka tidak layak untuk apply untuk menjadi ahli di dalam trade union. Okay, unless attain the age of over 16 years old. Jadi kecuali kamu sudah berusia lebih daripada 16 tahun. Untuk yang kedua, student juga tidak dibenarkan untuk join any trade union unless mereka ini disahkan atau memang pekerja di dalam sesebuah sektor dan mereka berusia lebih daripada 18 tahun. Okay, bona fide tu maksudnya dia adalah sah lah ataupun legal. Secara legalnya dia adalah employees. Okay, maksudnya dia ada dokumen, ada bukti yang menyatakan dia adalah pekerja. Okay. Selain itu, those in the confidential and security capacity in professional and managerial groups. Okay, yang mana for both private and public sector employees lah. Maksudnya mereka yang memegang jawatan-jawatan yang berkapasiti mengenai sesuatu yang rahsia, dia menyimpan rahsia-rahsia atau dia menyimpan apa-apa dokumen penting, ataupun kapasiti dia adalah mereka dalam bidang security, okay, mereka yang professional atau managerial group yang di atas-atas lah, maksudnya jawatan-jawatan penting. Okay, contohnya macam askar, macam polis, okay. Mereka-mereka ni adalah yang tidak boleh ada trade union. Okay, mereka boleh menyertai grup atau persatuan selepas mereka bersara, tetapi semasa mereka di dalam perkhidmatan, mereka tidak dibenarkan untuk join any trade union oleh kerana mereka ni memang tidak dibenarkan di bawah peraturan trade union itu sendiri. Okay. Okay, sebab apa? Sebab mungkin polis dengan tentera ni bahayalah kalau mereka ni ada trade union yang terlalu kuat, boleh mewujudkan ketidakstabilan jugalah. Okay. Mungkin mereka boleh menjadi satu kumpulan yang menentang kerajaan contohnya. Awak bayangkanlah kalau askar tu ada trade union. Mereka boleh buat macam-macam lah. Okay. Dan public officer juga tidak boleh join trade union unless dibenarkan oleh ketua setiausaha negara, tetapi nak join pun perlulah trade union yang bersesuaian dengan kamu punya department, ministry or occupation. Jadi nak masuk mana-mana trade union perlu mendapat kebenaran daripada ketua setiausaha negara. Okay.
Tapi biasanya public officer ni dia dah ada under dia punya department atau ministry atau occupation dia tu sendiri yang mana yang diluluskan oleh kerajaan lah. Dan biasanya kita di bawah QPEX lah kan, yang besar sekali QPEX. Okay. Dan police officer and armed officer prison service semua pun sama, tidak dibenarkan. Yang atas pun confidential security capacity ni yang mana jaga-jaga rahsia lah maksudnya, okay? Yang mana pengurusan tertinggi, professional, group managerial, pengurus besar, CEO semua tu mereka tidak ada, orang kata tidak dibenarkan untuk menyertai trade union lah, okay? Kerana kita risau dia boleh menjadi sesuatu yang orang kata terlalu kuat lah. Then kita pergi kepada officers of the trade union ataupun officer of the union. Jadi kata kat sini, after the rules of union have been accepted by the member, officers may be elected in accordance with the rules. Okay, jadi apabila union tu telah diterima oleh ahli-ahli dia, maka bolehlah dilantik mereka yang memegang jawatan di dalam union tu sendirilah. Okay, pelantikan itu melalui undian atau secret ballots yang mana the rules of union must ensure that every member ada equal rights dalam memilih officer di dalam union tadilah. Okay, dan mereka mempunyai opportunity yang sama untuk mengundi dalam memilih calon yang mereka hendak tadilah. Okay, dan secrecy of the ballot mestilah dilindungi. Okay, dari segi pemilihan di dalam union tu sendiri perlulah rahsia, perlulah orang kata dijaga dengan baiklah dari segi kerahsiaan dia. So officer of the union tu sendiri accordance to section 28 Trade Union Act yang mana the following person are disqualified for election to be the executive of the union or the federation of the trade union. Kalau dia nak bertanding sebagai pemimpin jawatan kuasa di dalam trade union tu boleh, tetapi ada certain orang yang akan disqualified untuk bertanding. Iaitu yang pertama, a person who have been the executive of any trade union the registration of which has been cancelled or withdrawn under certain circumstance. Okay, yang mana kalau orang yang tu nak bertanding lah, dia nak bertanding dalam trade union yang dia nak, contohnya ada satu trade union, orang ni nak bertanding, okay, tapi dia pernah menjadi eksekutif di trade union lain sebelum ni dan trade union yang dia pernah jadi eksekutif tu telah di-cancel registration dia atau telah dibubarkan ataupun telah ditarik balik dia punya pendaftaran tadi. Mereka ni tak boleh bertanding juga, okay, disqualified. Yang kedua, an office bearer or employee of the political parties. Okay, orang yang memegang jawatan atau pekerja di dalam political party juga tidak dibenarkan untuk memegang jawatan di dalam trade union. Dan dia kata office bearer ini refer to a person holding jawatan seperti presiden parti, vice president, secretary, assistant secretary, treasurer or any position analogous to any of this mentioned. Maksudnya apa-apa jawatan tertinggi di dalam political party tidak dibenarkan bertanding di dalam trade union. Okay, boleh? So office bearer yang penting-penting ni tidak boleh menjadi officer dalam union kalau mereka ni adalah pemegang jawatan tertinggi di dalam political parties. Selain tu, not a citizen, bukan warga negara, tak boleh juga, dan seseorang yang bankrupt juga tidak boleh bertanding di dalam election of officer of the union lah. Selain tu, yang terakhir, mereka yang tidak boleh jadi officer ini adalah mereka yang disabitkan kesalahan di mahkamah. Okey, dari segi pecah amanah contohnya, jenayah ugutan, mengancam nyawa orang dan apa-apa kesalahan yang mana pada hemat atau pendapat pengarah
Director General tu sendiri, mereka melihat orang yang nak dilantik itu unfit, yang tidak sesuai untuk menjadi pegawai atau officer di dalam trade union yang nak dilantik tadi lah. Okay. Tu orang yang boleh disqualified dalam election. Untuk section 29 tu dia kata a registered trade union may employ and pay a secretary, treasurer and such other person as may be necessary for the purpose of such union or of any federation of trade union. Jadi under section 29 tu dia kata trade union yang mana berdaftar dia boleh orang kata menggaji seseorang lah, okay, untuk bekerja di bawah organisasi dia seperti setiausaha, bendahari ataupun apa-apa jawatan yang dirasakan bersesuaian untuk diwujudkan di dalam sesebuah organisasi lah. Selain itu section 30 bercakap mengenai kuasa minister in relation to the section 28 dengan 29. So yang ni section 28 mengenai disqualification tadi. Jadi minister ada kuasa berkaitan dengan benda ni, okay, section 28 ni. Dan section 29 mengenai lantikan ni lah untuk menggaji orang. Okay, ada kuasa yang related dengan minister berkaitan dengan dua section ini di bawah section 30. Untuk section 31 berkaitan dengan perubahan nama atau nak tukar nama, any registered trade union may subjected to section 34 change its name provided that dia boleh tukar nama berdasarkan section 31 tetapi mestilah mengikut section 34. Ia ada menyatakan untuk menukar nama perlulah orang kata the vote of at least 1/2 of its member entitled to vote are recorded. Okay, maksudnya nak tukar nama perlulah mendapat persetujuan sekurang-kurangnya separuh daripada keseluruhan ahli ataupun 50% mendapat undian dan orang kata direkodkan keputusan itu untuk digunakan sebagai keputusan yang mengatakan separuh daripada keahlian di dalam trade union itu bersetuju untuk menukar nama trade union itu sendirilah. Okay. Ini contoh trade union constitution. Okay. Kalau kamu tengok di bawah MTUC punya laman web, kamu boleh tengok constitution dia. Rule 1 berkaitan dengan apa, rule 2 berkaitan apa. Ni contoh MTUC lah. So MTUC ada nyatakan secara jelas constitution dia. Jadi kamu boleh check satu-satu berkaitan dengan perlembagaan dia, macam mana dia diuruskan lah. Okay. Next kita pergi kepada provisions related to unions, funds and account. Okay, berkaitan dengan undang-undang related dengan dia punya duit lah, okay, account dan duit dia, macam mana pengurusan dia. So kalau kita tengok di bawah part 8 of Trade Union Act 1959 explain about fund and account. So section 50 berkaitan dengan application of funds, 50A collection of funds and money, 51 prohibition of payment of fine and penalties, section 52 prohibition of use of funds for political object, section 53 injunction to restrain misuse of funds, section 54 preservation of funds of registered trade union, section 55 duty to render account, section 56 annual returns to be prepared as Director General may direct, and section 57 keeps and inspection of account and record. Jadi di bawah part 8 tu, di bawah trade union 1959, dia ada nyatakan mengenai tabung dan keuangan tu sendiri, bagaimana pengurusan dia. Okay, jadi kamu boleh tengok satu-satulah. Kita tak pergi secara detail, kita just nak tahu apa yang ada di bawah fund and account punya part. Tapi kalau kamu nak rujuk, bila ada isu, inilah rujukan berkaitan dengan keuangan di dalam sesuatu persatuan lah. Okay, boleh setakat ni.
Boleh sir. Boleh sir. Ada soalan tak? Tak ada sir. Tak ada Tak ada sir. Okay, kita pergi kepada jurisdiction of Director General of Trade Union pula. Jadi Director General of Trade Union ni mempunyai kuasa besar lah related dengan pendaftaran, melucutkan pendaftaran ataupun membatalkan pendaftaran dan apa sahaja isu berkaitan dengan trade union. Okay, jadi di sini dia ada senaraikan 5 fungsi dia lah dari segi jurisdiction, apa yang dia boleh buat. Yang pertama dari segi registration. Okay, registration dia ada nyatakan di bawah section 12 section 1 Trade Union Act, ada menyatakan berkaitan dengan registration of trade union, apa DGTU boleh lakukan. Yang mana yang pertama dia boleh untuk menerima atau menolak pendaftaran trade union jika dia merasakan berpuas hati ataupun tidak puas hati dengan apa-apa permohonan yang dinyatakan tadi. Maksudnya dia tengok dokumen, kalau dia rasa puas hati dia boleh terimalah. Okay, dia mungkin terima pendaftaran itu. So trade union representation the employees in the trade, occupation, industry or establishment. Jadi dia akan tengok kesesuaian semua. Kalau syarat-syarat yang ditetapkan itu telah diikuti, maka dia akan menerimalah dari segi pendaftaran sesebuah trade union. Okay. Selain itu dia kata shall refuse to register a trade union if yang pertama the trade union is likely to be used for unlawful purposes. Kalau dia tengok trade union tu ada unsur-unsur yang orang kata yang melanggar undang-undang, maka dia boleh tolaklah registration dia dan not comply with the provision of this act ataupun tidak mengikuti syarat-syarat yang dinyatakan di bawah provision of Trade Union Act itu sendirilah. Okay, maksudnya kalau dia tak ikut apa yang dikehendaki di bawah akta ini, maka dia boleh menolak permohonan pendaftaran tadi. Selain itu, the objective, rules and constitution of trade union conflicted with any of the provision of this act. Okay, kalau apa-apa undang-undang atau perlembagaan trade union itu sendiri bercanggah dengan akta trade union, boleh juga ditolak pendaftaran. Yang keempat, the name under which the trade union is to be registered tu sendiri, yang mana tidak boleh sama dengan mana-mana trade union yang ada. Maksudnya nama tak boleh sama, kena berbeza. Kalau sama, dia boleh bertolak juga. B, in the opinion of the Director General of Trade Union, dia tidak orang kata endorse ataupun tidak orang kata unfavor kepada trade union yang nak daftar tadi unless nama itu ditukar mengikut apa yang dikehendaki oleh trade union punya Director General tu sendiri. Maksudnya kalau dia rasa nama tu tak sesuai, nama tu tak menarik, nama tu kenapa pelik sangat, jadi dia boleh tolak juga. Jadi kalau kamu nak dia menerima, dia mungkin akan minta tukar nama. Yang mana nama tu perlulah diterima oleh Director General of Trade Union. Okay. Selain itu dia juga boleh issue a certificate of registration in the prescribed form. Okay. Dia juga boleh untuk orang kata mengeluarkan satu sijil pendaftaran untuk penerimaan sesebuah trade union tu sendirilah. Dia boleh issue, maksudnya mengeluarkan sertifikat tu. To call for further information, dia boleh panggil mereka di dalam trade union tu untuk ditemu bual untuk lebih tahu lebih banyak pasal information berkaitan dengan trade union tu. Maksudnya dia boleh panggil sehinggalah dia berpuas hati dengan penjelasan lah. Dan to extend the period of registration. Kalau dia rasa registration tu tak sempat, dia boleh extend the period of registration from 1 month until period of 6 months. Okay? Boleh? So dia boleh exit benda tu. Next kita pergi kepada tadi dari segi pendaftaran.
Yang ni dari segi deregistration pula. Okay? Yang mana dia ada kuasa untuk cancel atau withdraw a certificate of registration. Dia boleh batalkan sijil pendaftaran tadi. Mana-mana trade union yang mana dia rasa ada sebab-sebab yang mana menyebabkan mereka ni boleh ditarik balik dia punya pendaftaran. Yang pertama, at the request or demand by the trade union. Satu, kalau diminta oleh trade union tu sendiri untuk orang kata membatalkan pendaftaran mereka lah. Maksudnya trade union tu sendiri yang minta dengan Director General untuk batalkan dia punya pendaftaran. Yang kedua, if Director General Trade Union satisfied that, yang pertama, the certificate was issued by fraud. Maksudnya ada penipuan dalam sijil tu. Macam mana dia boleh dapat sijil tu? Ada menggunakan kaedah penipuan. Okay? Mungkin dia menipu apa-apa ataupun ada kesilapan dalam pendaftaran. Any one of the objective or rule of the trade union is unlawful. Kalau didapati apa-apa objektif atau rule dia yang dia buat tu illegal, okay, ataupun unauthorized. Then the Constitution of Trade Union tu sendiri unlawful. The trade union has been contravened atau disobey any provision of this act or of any regulation made thereunder. Maksudnya trade union yang mana mungkin melanggar ataupun tidak mengikut apa yang dinyatakan di dalam Trade Union Act tu sendiri. Jadi kalau dia melanggar mana-mana, disobey, maka dia boleh ditarik balik juga dia punya registration. Then the funds of the trade union has been expended. Yang mana penggunaan duit di dalam trade union tu sendiri adalah dengan kaedah yang unlawful sendirilah. Maksudnya duit yang dia dapat tu unlawful, orang menggunakan duit dalam trade union tu pun secara unlawful jugalah. Okay. Dan lastly tu, the union has ceased to exist. Maksudnya dia nak tutup. Okay, nak tutup trade union tu. Maka bila tutup, boleh deregistration jugalah. Okay, so in the case where two or more trade union registered in respect of trade, occupation, industry or place of employment exists, the Director General of Trade Union, dia kata boleh cancelkan mana-mana sijil pendaftaran of trade union yang mana mempunyai ahli paling kecil antara dua tu. Contohnya, contohnya awak semua ni pekerja, contohnya kerani lah. Okay, kerani di dalam satu jabatan atau company di Malaysia lah, mana-mana lah. Lepas tu, di dalam company awak tu tiba-tiba ada dua trade union yang mewakili pekerjaan yang sama. Maksudnya satu tu trade union untuk kerani. Yang kedua pun sama juga, trade union kerani. Tapi sebab mereka ni ada dua, sebab mungkin mereka tak sekepala, maka mereka buat dua kumpulan yang berbeza. Jadi dia boleh cancelkan salah satu yang mana yang paling kecil. Maksudnya ahli dia sikit. Bila ahli dia sikit, dia boleh cancelkan yang kecil tu dan hanya pastikan dia ada satu sahaja trade union dalam satu tempat tu lah. Ataupun untuk satu pekerjaan itu. Okay. Selain tu, issue an order requiring the trade union with smallest number to remove from the membership. Itu dia boleh mengarahkan untuk trade union yang kecil tadi ditamatkan dia punya membership lah di dalam pendaftaran trade union tadi. Setelah itu, upon merge of trade union or dissolution of trade union juga, dia boleh deregistered juga. Okay, maksudnya ada dua trade union, lepas tu mereka bergabung. Okay, jadi salah satu pendaftaran yang masuk di dalam kumpulan yang baru tadi boleh dibatalkan lah sebab mereka dah merge, dah bergabung membentuk satu kumpulan yang lebih besar. Dan in addition, the Director General of Trade Union has a power to order a suspension. Maksudnya dia boleh suspension
mana-mana branch of trade union yang mana dia melihat, mungkin the Director General tu lihat branch yang mana-mana melanggar apa-apa sahaja provision di dalam Trade Union Act, dia ada kuasa untuk orang kata apa, suspension ni menggantung lah mana-mana branch of trade union melanggar, yang mana melanggar Act of Trade Union tu sendiri. Okay? Mungkin trade union yang besar lah, dia ada banyak branch. Mungkin negeri-negeri ni ada branch dia masing-masing, mungkin salah satu branch tu buat masalah, maka Director General of Trade Union boleh gantung branch itulah. Okay? Okay, selain tu dari segi power in terms of fund and account, Director General of Trade Union ada kuasa apa? Kalau kita tengok dalam section 54, 55 semua tu. Yang pertama, to ensure that fund of trade union must be expended only for approval objective. Jadi untuk menambah fund di dalam trade union tu kena dapat approval from Director General tu sendirilah. Dia kutipan tu untuk apa, duit tu datang daripada mana, dan objektif tu mestilah tidak unlawful lah. Okay. Selain tu, to ensure the treasurer to submit audit account. Mereka perlu hantar account yang diaudit kepada Director General of Trade Union untuk disemak. Then to direct the Secretary of the Trade Union submit an audit general statement of the receipt, fund, effect and expenditure of the union in the 12th month. Okay, selain itu dia boleh direct juga setiausaha kepada trade union untuk submit semua resit-resit, apa semua dokumen related dengan keuangan untuk diaudit lah. Okay. Selain itu, to order a trade union to make account book. Okay, kena rekod semua duit keluar masuk. Oleh kerana dia boleh semak juga. Selain itu, to order any person to deliver to him any document or account related to the investment of the fund. Selain itu, dia juga boleh minta apa-apa dokumen yang mana berkaitan dengan account of the trade union dan juga dia punya perniagaan dan investment lain. Okay, dia nak tengok. Dia boleh panggil dan dia boleh summon order mereka untuk hantar. To act on those who contravene or violate the above provision of this act. Kalau ada orang-orang yang melanggar akta-akta related dengan trade union dan berkaitan dengan duit, dengan account, dia boleh panggil semua orang-orang ni untuk disoal siasat lah. Then to direct any person appointed to audit the general statement of the trade union to attend before him. Selain itu, dia boleh juga lantik sesiapa sahaja yang dia rasa boleh tolong auditkan general statement of the trade union sebelum benda tu dihantar kepada dia. Maksudnya, dia boleh arahkan sesiapa sahaja untuk pergi audit benda tu. Okay? Then, Director General's power in terms of membership. Dari segi membership pula, workers in Malaysia have the right to form and join trade union. Seperti kita maklumlah benda ni. This is known as a freedom of association. Di bawah perlembagaan, kita ada untuk kebebasan untuk berpersatuan. Okay, jadi kebebasan untuk berpersatuan itu adalah hak yang dilindungi di bawah Industrial Relations Act 1967. Okay, di bawah Section 5. So, di dalam Act itu ada menyatakan yang mana no employer shall prevent a worker from joining a union. Okay, maksudnya majikan tidak boleh menghalang mana-mana pekerja untuk menjadi ahli di dalam union. Dan maksudnya dia tak boleh letak benda tu di dalam contract of employment. Tak boleh nyatakan bahawa kamu tidak boleh menyertai mana-mana trade union. Benda tu salah mengikut Industrial Act lah. So no employer shall refuse to employ a worker on the ground he is a trade union member or officer. Selain tu, majikan juga tidak boleh kata tak macam contoh dia tak nak ambil orang tu sebab atas dasar dia ni adalah ahli kepada trade union atau pegawai trade union tu. Sebab dia megang jawatan trade union, maka mereka
tak nak ambil dia bekerja. Juga benda tu tidak boleh dijadikan alasan. Then no employer shall discriminate against a worker dari segi promotion lah, kenaikan pangkat kalau mereka tu menjadi ahli dalam trade union. Tak boleh juga diskriminasi dari segi kenaikan pangkat. Then no worker shall be threatened with dismissal or dismissed if he propose to join trade union. Okay? Ataupun participate dalam trade union activity lah. Tak bolehlah nak mengugut dia, mengancam dia atau nak ambil tindakan jika dia aktif di dalam trade union atau join apa-apa trade union. Majikan tiada hak untuk menghalang. Then workers also have the right not to join a trade union. Selain tu, kita sendiri pekerja boleh untuk tidak join apa-apa trade union. Itu hak masing-masing. Jadi maksudnya tidak boleh dipaksa. Jangan kata bila masuk bekerja tiba-tiba wajib masuk trade union. Sebenarnya tak ada istilah wajib masuk trade union. Trade union adalah hak peribadi kamu. Nak sertai atau tidak terpulang kepada kamulah. Okay? Then workers may not be forced to join a union. Sama jugalah di bawah Industrial Relations Act, pekerja tidak boleh dipaksa untuk join union oleh majikan dia. Ni contoh-contoh lah trade union yang ada di Malaysia. Kita ada the Malaysian Trade Union Congress, MTUC. Kalau tengok MTUC ni, dia kata MTUC ni not a trade union. It is registered under the Societies Act. Walaupun sebenarnya dia dalam bentuk trade union, cuma dia tidak berdaftar di bawah Trade Union Act, sebaliknya bawah Society Act. So the MTUC member are trade union from a variety of industry. Jadi dia ahli bawah MTUC ni pelbagai. Dia tidak spesifik kepada satu industri sahaja. Okay? Dan mereka bercakap bagi pihak semua union dan workers yang mana isu itu related kepada kebajikan pekerja-pekerja di Malaysia. Okay? So MTUC ni sangat famous lah. Okay, dia banyak mengkritik government, banyak bercakap mengenai kebajikan pekerja di Malaysia. Dan kita ada ini trade union untuk majikan pula. Okay, the Malaysian Employers Federation. Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia, MEF, yang mana dia mewakili majikan-majikan di Malaysia. Kalau kita biasa untuk pekerja kan, yang ni hanya untuk majikan. Jadi mereka ni carry out research juga, selain tu advise its member berkaitan dengan isu-isu related dengan pengambilan pekerja, berkaitan dengan dia punya pekerja dia sendiri. Kalau ada isu antara trade union dengan majikan, MEF juga bercakap bagi pihak orang kata majikan jika ada isu ataupun apa-apa sahaja cadangan daripada pihak majikan lah. Dan dikata MEF is not a trade union. Okay? Walaupun dia dalam bentuk trade union tapi dia tidak berdaftar di bawah Trade Union Act lah. Okay, ini contoh newspaper cutting yang berkaitan dengan trade union activity. Contoh, kamu boleh tengok ni kan, Kesatuan Sekerja GLC tuntut naik pencen, usia bersara 60 tahun. Ni mereka letakkan satu demand lah kepada majikan diorang untuk menaikkan usia pencen contohnya. Yang ni Proton Gal Ahli sertai Rakan Korps contoh. Okay. Ni Malaysian Airline System Employees Union Peninsula Malaysia. Yang ni isu berkaitan dengan pemberhentian 6,000 orang pekerja di Malaysia Airline System lah, MAS. Okay, jadi mereka ni ada gerakan-gerakan lah di dalam pekerjaan masing-masing untuk menjaga kebajikan pekerja masing-masing. Okay, boleh nampak kan? So, nak tahu lebih lanjut, kena tengoklah laman web trade union yang ada di Malaysia. Yang mana bila tengok dalam laman web dia, kamu akan nampaklah dia punya apa orang kata, dia punya kepentingan, dia punya peranan, isu-isu yang dibawakan oleh trade union. Okay.
cuba cari, tengok sebab apa? Sebab itulah contoh-contoh yang kamu akan gunakan di dalam test dengan final nanti kan. Okay, jadi cuba buat research, pembacaan, Google, cari, everything ada berkaitan dengan isu trade union. Okay, benda-benda tu ada, kerata akhbar, surat khabar pun banyak, kes-kes berkaitan dengan trade union, apa yang dia orang buat, isu apa yang dibincangkan. Okay, QPAX biasa banyak statement-statement dikeluarkan. Boleh buka laman web QPAX, ada di bawah QPAX tu dia ada nyatakan apa yang dia buat, apa privilege yang dia dapat, apa yang dia beri benefit kepada ahli dia dan pelbagai lagi. Sebab trade union ni dia banyak sektor dan banyak orang kata spesifik dibuat mengikut pekerjaan. Okey, ataupun sektor industri yang dia sertai. So untuk masa yang ada lagi sejam nanti, gunakan masa tu untuk tengoklah, okey, buat research pembacaan related dengan trade union. So setakat ni ada soalan tak? Ni contoh buku dia kan, ni yang buku ni. Contoh buku. So ada soalan? Nabil ada soalan? Kashfi? Aida? Tak ada sir. Tak ada sir. Faham. Ada. Atasha ada soalan? Tak ada, sir. Sabrina? Nak panggil lah, kok-kok duk tidur ke? Afif? Afif gimana lah? Tak ada sir. Ada. Amir Rushdi? Tak ada soalan sir. Akil? Akil gimana Akil? Kau Akil duduk ni lagi? Akil duduk speaking lagi dekat Muek ni? Gigi klinik, sir. Gigi klinik? Okey. Ha. Ifah? Tiana? Tak ada sir. Afiq? Okey Afiq? Okey sir, okey sir. Aidil Hakim? Aidil Hakim ke? Aidil, okey Aidil? Aidil ni hilang dah. Juliana? Okey sir, tak ada soalan. Khalidatul ada soalan? Tak ada sir. Tak ada. Okay. So kalau tak ada soalan, masa yang ada ni gunakan dengan baik untuk buat revision lah Tengok balik chapter tu sebab saya dah bagi chapter tu, kamu boleh tengok balik dan cuba faham balik lah apa yang dinyatakan oleh undang-undang tu lah. Sebab soalan keluar nanti dia akan tanya soalan-soalan macam tu lah, apa yang dia boleh buat, apa yang dia tidak boleh buat, okay? Apa peranan Director General, biasa soalan keluar macam tu. Dia nak minta 4 peranan dia. So apa yang dia boleh buat? So under Trade Union Act ada nyatakan apa? Under Industrial Relation Act apa yang dinyatakan? Jadi benda-benda tu kena orang kata hadam lah, okay? Sebab dia law kan. Bila law kena ingatlah apa provision-provision yang dinyatakan. Okay. So kalau tak ada apa-apa lagi, kita boleh tamatkan kelas kita. So kita jumpa minggu hadapan chapter 4. Nanti study lah. Saya dah beri semua chapter tu. Tengok-tengok, jangan tunggu kelas baru nak tengok. Okay. So jumpa lagi minggu hadapan. Terima kasih. Assalamualaikum.